Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Selamat beristirahat pada hari tu. Tengok kerja. Apa sikit? Apa sikit? Selamat bertemu. Selamat berhujung minggu. Hujung minggu lah. Hari Minggu, hari Khamis itu. Khamis lah. Alhamdulillah. Malam Jumaat. Penghulu segala minggu, malam Jumaat. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton kita pada malam tu. Alhamdulillah. Dan kita kini tu dah PKPB je. Dah habis dah PKPB. PKPB. Bila PKPB. Aku pun dah pening balak. Okay. Jadi insyaAllah malam tu kita akan bersiaran berkenaan berkakar pasal bahasa Sarawak. Berkenaan dengan isu terutama dalam menghadapi pilihan raya, terutama dalam menghadapi PRN Sarawak yang akan tiba selamat lagi. Dan ada kemungkinan kita nanggap PRN tu yang akan berlangsung, berkemungkinan ada serentak dengan PRU. Kami selalu madah ke daya. Jadi sebab ya dalam situasi, dalam keadaan kini tu, kita perlu nangga sama ada persediaan kita dalam menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Dan kami selalu madah ke Datuk dalam isu dan suasana dan situasi yang ada kini tu. GPS menghadapi masalah dan keadaan di mana pertama orang si kenal sebenarnya dengan GPS tu, orang si apa kenalnya pun logo, orang si kenal siapa GPS, orang si tahu orang tahu BN, tetapi orang si apa nak tahu, siapa nak kenal GPS. Jadi sebab GPS tu baru ditubuhkan pada Jun 2018. Tu Jun 2020 tu kira baru 2 tahun lah. GPS tu sebenarnya baru 2 tahun, dan daripada segi logonya, daripada segi image brandingnya masih belum kukuh. Kerana apa? Isu kini tu adalah even di TV pun nya bukan mereka nak zaman BN mereka. Zaman BN mereka TV malah keluar barisan nasional. Tapi kini tu apa yang berlaku di dalam TV kita, nya sik mempromosikan GPS. Walaupun GPS kini tu bekerjasama dengan kerajaan, tapi nya sik mempromosikan GPS. Jadi daripada sia timbul isu. Kami madah dalam social media kini tu. Mun kita nangga contoh paling mudah macam lah TV ataupun social media berkaitan dengan sidak. Bukan media ada GPS pun media. Apa contoh TV Sarawak, TBS, TV Sarawak, apa lagi? Kat FM tu orang tepi lah. Ya, kira swasta lah, tapi mun kita nak benar-benar antap orang GPS pun. TV Sarawak lah. TV Sarawak, apa lagi? Yukas. Kadang ambil nangga videonya 2 orang like, 10 orang like, tapi nya pun rupa gaya profesional. Rupa gayanya pun presentation program profesional. Maksudnya they spend a lot of money untuk program-program kedai. Kita pakai telefon, pakai earphone, kelakar kedai bayar air RM2. 500 orang nangga. So daripada segi social media kita, sebenarnya kita catching up. Macam kami madah dengan geng-geng kita selalu, kita kini tu kena dah selalu keluar daripada segi social media. Kita kena selalu keluar. Jadi kami nak supaya kita orang semua start dah mula live. Dah start mula live, dah start mula rangkuman suara, rangkuman media, bercerita tentang keadaan semasa, keadaan keadaan apa yang berlaku on the ground. Macam kita tu, kita di Kuching, kita boleh cerita apa yang berlaku di Kuching, betul sih? Jadi kita tahu apa yang berlaku di Kuching. Tetapi apa yang berlaku contohnya di Santubong, apa yang berlaku di Lundu, apa yang berlaku di Serian, Seri Aman, apa yang berlaku di Bau, di Padawan, kita sih tahu. Jadi isu tempatan dan nyatuk berlainan. Dan kami siapa nak cover semua. Kami siapa nak cerita semua, nak cover semua, nak cerita tentang keadaan semasa, tentang situasi yang berlaku kena tu. Jadi daripada di sia peranan social media, sebab ya kami selalu ada je orang hantar sebuyo. Sidak sebuyo hantar dengan kami rea gambar air di sebuyo, saya dah apa? Air di sebuyo. Masalah air di sebuyo. Kabung, dak sebuyo, air masalah. Di lawas tak kena viral, lalu ada air makai. Kabung kawasan Ali Biju. Kabung kawasan Ali Biju, Timbalan Menteri. Ada lah Krian kabung sebelahnya lah. Seratok. Parlimen Seratok. Parlimen Seratok. Anda Seriman Seratok. Nya Timbalan Menteri apa? Betul. Jadi daripada sia kita nanggal kegagalan negara kita. Sebelumnya kami perkenalkan Tok Ajay Angkatan Muda Keadilan Petrajaya merangkap Neo Reformis. Siapa nak join Neo Reformis Sarawak,
anak muda di bawah 35 tahun, maka bolehlah menghubungi PM saya lah. Nah, PM-nya pun cita-cita PPM-nya. Tim studi. Tapi kelak mula page nak. Akan mula page. Akan mulai new page Neo Reformist lah. Betul. Jadi akan mula page Neo Reformist. Mungkin kita boleh like page Neo Reformist untuk 35 ke depan. Daripada segi politik nembiak muda kini tu, nya dah lain. Nembiak muda kini tu cara fikirnya lain, nya lebih kepada social media. Nya lebih kepada mun kami nanya, tahu tak orang cerita kisah zaman penjajahan komunis mereka? Si nya ingat. Bukan si ingat mak bapaknya si ingat juga. Tahu si kita orang pasal Barisan Nasional mereka? Si nya tahu. Sebab apa Barisan Nasional nya 2 tahun tu kira dah lama. Kita orang 2 tahun lepas umur tak apa je. Umur tak 2 tahun, 2 tahun lepas 2018. Tak lama ingat. 20 masa ya. Kira 20. Belum boleh undi lah. 2 tahun dia tak 20. Bayang je kita mun biar kini tok dah boleh undi umur 21, yalah 2 tahun tak 19 tahun kata. Nya si tahu tentang Barisan Nasional. Nya si tahu jasa Barisan Nasional dan kini tok pengundi 21 tahun nak biar muda dah kami. Kami dan boleh milih. Sebab biar kami selalu madah benda tu. Kawasan Melayu kita, kawasan Melayu Sarawak tu masih perubahannya terlalu slow. Perubahannya masih terlalu slow disebabkan oleh kami rasa kena orang Melayu kita tu masih terlalu slow. Sebab bagi kami macam sidanya orang didedahkan macam tidaknya orang didedahkan macam ilmu pasal politik. Lagi-lagi mak bapaknya macam dah nak didiknya. Contoh macam kami dari kecil diajar pasal politik. Malah reformasi. Lahir terus pada maknya. Reformasi tu. Lawan tu tak lawan. Yalah tak. Tapi lah juga. Tapi macam kami dah kenal politik tu umur dah kira matang lah. Kami kira matang umur masa umur 16 tahun ke 15 tahun dia. Baru tahu arti politik. Kawan-kawan kami semua tahu. Orang macam ignorant tentang politik tu terlampau tinggi. Macam sumpah seolah-olah politik tu yang macam is a taboo about them. Golongan-golongan tertentu. Yes, betul. Ah. Politik tu dianggap milik golongan-golongan tertentu. Betul. Betul. Sebab kami madah dengan orang Sarawak ni tu. Sebenarnya bila kita cerita tentang politik, jangan kita ingat bila aku nak cerita politik tu mesti aku join PBB. Mesti aku join PKR, mesti join PSB, mesti join Amanah. Politik bermaksud mengambil tahu tentang pentadbiran negara. Ya politik. Maksudnya contoh, kampung kita tak sedai. Jadi bila kita bisin, kita nganuk minta tuntutan dengan YB. Ya politik lah. Bila kita politik, YB tak nak ngembak usul kita kampung kita ke parlimen, ke DUN. Ya politik lah. Kan? Tapi dalam keadaan macam ni, slow sikit orang. Aku boleh dengar ke aku? Kau dengar aku kelakar. Lepas tu. Lagi nya dengar dari sia. Si cerita ada nak biar tu nya siapa nak betul lila ya. Kita beri duitnya lo. Beri duit. Makanya dengar kita live di sebelah tu. Nyai masih nak dengar audio di sia. Ciwati masih nak dengar. Terima kasih. Saudara kita, saudara baru lah. Malam. Bukan munafik kan malam. Cepat. Munafik tu lain. Okey, balik tu ada cerita kita tadi. Politik. Bila kita kelakar guru-guru juga kami orang situ santai-santai. Nang kami tu suka berguru dengan kawan-kawan kita, Pak. Bila kita bercerita tentang soal politik tadi. Politik melibatkan tabik urus. Politik melibatkan pengetahuan kita tentang cara. Sebab di negara maju, dia orang cakna ambil peduli tentang masalah politik negara. Dia tahu siapa mentadbir, dia tahu macam mana dia mentadbir, dia tahu keadaan macam mana pentadbiran dan apa yang polisi dia gambar. Sebab apa? Kita melantik YB. Bila kita melantik YB, nyalah suara kita. Betul. Demokrasi tu, zaman dulu pun demokrasi, seorang berdiri di atas pentas, kita tak semua nak kelakar. Tapi mun 10,000 orang, siapa nak dengar? Jadi apa kita mula? Okey, kita lantik seorang wakil. Dia namanya wakil rakyat. Wakil kita tu lah yang akan pergi ke depan dan dia lah yang akan mewakili kita untuk mengemukakan isu tentang apa-apa masalah kita di tempatan. Tetapi apa yang berlaku? Dia mewakili suara kita. Dia mewakili suara kroni. Dia mewakili suara anak-anak buahnya. Dia mewakili suara toke-toke. Geng-gengnya pun lah. Geng-geng main pun dekat. Okey. Kami orang set ada projek di situ. Kami kena adakan projek. Projek apa? Okey, kita mula kita mula digital mall indah.
kita mula apa nama ekonomi digital. Benda yang nak siapa diterima lah. Tapi kami orang umum orang tu nak siapa terima. Si cerita ekonomi digital. Yang ada tak 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion ekonomi digital. Mula dia ekonomi digital. Apa nama internet pun si bagus. Betul. Jadi macam ni kita nak kelakar tentang ekonomi digital tapi dalam keadaan situasi yang paling basic, paling asas. Internet kita ada infrastruktur lah pun si bagus. Dan yang paling teruk, duit nak beli kemudahan asas macam telefon pun sedah untuk orang. Jadi macam ni kita nak kelakar tentang digital ekonomi. Memang contoh kita Sarawak Pay lah. Kita makan Sarawak Pay je. Siapa makan Sarawak Pay? Kami makin ni ah. Siapa makan Sarawak Pay? Saya dah makan Sarawak Pay. Saya dah. Maybank lah, Maybank. Maybank lah. Kami makan Touch and Go semua lah. Touch and Go. Sarawak Pay, bukan ambil pada Sarawak Pay tu si bagus. Sarawak Pay tu okey. Cuma sebelum kita nak mula Sarawak Pay, kita kena sediakan kemudahan, infrastrukturnya kalau kena ada. So daripada segi infrastruktur kena ni, okey. Kuasa beli. Sini nak membeli, contoh kami pergi kat kedai tu. Dia orang terima si Sarawak Pay. Betul juga. Itu Tu- dah sedap pun kedai yang ada merik Sarawak Pay yang macam boleh pakai Sarawak Pay kah? Boleh kah? Tidak. Macam contohnya chat, WeChat. Betul. WeChat ada, Boost ada, Touch and Go ada, Grab ada. Sebab marketnya ada. Kena kita WeChat semua ada. Jadi kena kita tiba-tiba nak venture dalam mula Sarawak Pay ya. Kita pernah terfikir sih. Pernah sih kita mempersoalkan Sarawak Pay tu siapa pun dapatkan projek kan? Siapa dapat projek ya? Jadi sebab ialah kami selalu ada. Bila kita dalam mula satu projek, kita kena mikir. Bukan setakat sebenarnya bukan memikir untuk kemudahan rakyat, tapi dia mikir kemudahan kroni ya. Dia nyebut tadi kemudahan kroni. Yang nyebut nak mula LRT. Okey, nak mula LRT. Okey, fine, kita mula LRT, bukan kita menghalang nak pembangunan LRT. Tetapi daripada segi priority setting, nak mula apa dulu? Contoh kita nak mula rumah. Rumah belum siap, tiang baru berdiri. Lalu mikir nak ambil beli sofa harga 13,000. Rumah belum siap. Sofa 13,000, anak si makan. Nak siapa lah. Contoh kita ada mak bapak kedai ya. Anak si makan, duit tak pakai beli sport rim. Yang umpama selalu kami ada. Duit tak beli sport rim mampu, beri makan anak si mampu. Ya umpama kita kini tu, pemimpin kita tu beri kemudahan pekerjaan, kemudahan kehidupan dengan rakyat si mampu. Tapi kelakar hal bilion-bilion. Kelakar hal nak mula ART, nak mula LRT pun dah 10 bilion. Macam ni orang nak nerima pasal 10 bilion, mun sekiranya daripada segi infrastruktur pembangunan asas jeraya, api, air pun kita selesai. Betul. Benda yang macam masih lagi satu igawan mimpi lah. Macam mimpi benda seorang penduduk rakyat Sarawak lah. Sebab Pendapat kita lah, kita rasa daripada segi pembangunan, daripada segi infrastruktur. Berasan kami selalu dengar lah yang pada Sarawak tu negeri besar. Kita rasa lah, benarkah duit kita tu cukup nak membangunkan Sarawak tu? Kita rasa. Kami rasa cukup sebenarnya. Cuma cara orang mengagihkan duit ya kepada pihak terbawah ya susah sedar. Maksudnya nak sampai ke bawah ya duit dia macam dah makin kurang. Seolah-olah dah dipotong-potong Boleh ya. potong. Dah ada tirisan. Ada tirisan. Ada berlaku ketirisan. Betul. Ya sikit kami nangga daripada segi priority lah tadi. Contohnya kita ada gaji kita 10,000 sebulan. Contoh gaji 10,000 besar lah kira di Sarawak. Gaji 10,000 tu besar. Tapi dalam 10,000 tadi, 9,000 pakai kita modified kereta. 500 pakai kita beli pakai holiday. 500 kat beri makan anak-anak kita tiap bulan. Jadi daripada priority setting, anak kita pun cukup makan. Faham sih? Sekolahnya lagi, pakainya lagi, yurannya lagi. Lepas kita ada si mampu kita nak sekolah anak kita tu. Sebab anak kita tu sebab duit kita tu si banyak. Anak kita tu kami. Ya alasan. Tapi beli kereta nak mahal dapat. Tapi beli kereta mahal dapat. Cerita LRT 10 bilion dapat. Tapi meri air 3 bilion saya dapat. Cerita LRT ART 5 bilion dapat. Tapi meri api 3-4 bilion saya dapat. Jadi di sini prioriti kita sebagai pemimpin kita tu. Prioritinya sebagai pemimpin. Sebab biar kami ada sebenarnya pemimpin di Sarawak tu nya ketandusan idea ya sikit. Tetapi daripada segi cara dia orang melangkah,
Dia orang bekerja kini tu. Dia orang terikat kaki dia dengan kroni-kroni. Dia terikat dengan tycoon-tycoon. Siapa yang merik ya? Macam siapa nak merik nyawa pun ya. Apa orang kata? Sponsorship orang ya. Jadi bila nak mula sikit tindakan, tycoon akan madai. Kau nak mula api, nak mula air. Benda tu menguntungkan kami orang. Bagus kau mula LRT untung kami orang. Nampak kan? Faham. So daripada kau nak mula jeraya. Jeraya tu untung kami orang siapa bah. Tapi mun kau mula Petros boleh. Cerita hal Petros 500 juta sampai kini tu. Petros saya tahu apa cerita Petros. Apa cerita Petros? Website pun sedar. Website pun sedar. Website pun sedar. Website yang 500 juta website adalah 3-4 ribu. Okey, katalahnya saya dah website, saya dah lah aku beri website tahun RM500. Ya pun si mampu nak mula kat website. Supaya kami mandang daripada segi priority setting. Namun begitu kami mandang, apa masalahnya? Masalah juga, bila GPS tu si mampu nak mentadbir negara dengan bagus, rakyat berfikir, okey, GPS tu si bagus. Soalannya, aku nak merik dengan siapa? Siapa yang boleh ganti GPS? Ya soalan. Siapa boleh ganti GPS? Siapa yang boleh mula mbak negeri Sarawak tu ke arah lebih maju? Pemangkang. Siapa? Pemangkang mana? Supaya bila kami nganuk Barubian mari. Siapa dengan mbak PKR? Ada orang nganuk kami, orang dalam PKR pun nganuk kami. Madah jangan kau nganuk ada Barubian. Barubian tu banyak jasanya. Mu nak nyebut banyak jasa, GPS lagi banyak jasa tau. Betul. GPS lagi banyak jasa. Berapa puluh tahunnya memerintah banyak jasa GPS. Tapi adakah bermaksud kita boleh nak negur dia? Ya, persoalan yang kita kena selalu mbak, yang kita kena selalu ungkaikan, yang kita kena selalu madah dalam perisu Sarawak ini tu. Kita kena faham satu perkara. Perubahan tu hanya boleh dilakukan oleh kita pun. Political will tu, betul. The word is political will. Mesti kita pun yang mau berubah. Allah akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum juga pun mau mengubah dirinya pun. Kan? Tuhan tu nak mengubah kita boleh. Kau ubahlah diri kau pun dulu. Tu berdoa, ya Allah Tuhanku, air sedar ya Tuhan. Air sedar ya Allah, kenalah terseksa hidup air raya sedar air. Bila pilihan raya undi YB yang sama. Diberi duit dek. Diberi duit 200 300. Undi lagi BM GPS. So dia kena tahu Semurah ya undi kita untuk nyorang selama 5 tahun. Bagi kami macam si logik. Lepas kita ngundinya, dia si mula kerja lagi. Berdoa lagi, ya Allah ya Tuhanku, kenalah si berubah nasib aku tu. Kenalah si berubah nasib kampung kami orang tu. Cuba kita orang fikir dari pun. Kita tu pengundi. Setiap pengundi tu sebenarnya membawa hak kita pun. Apa kata kita mula perubahan kali tu? Apa kata kali tu kita semua berubah ngundi pemangkang? Saya kisahlah pemangkang yang apa, pokok kayu kah, ranting kah, apa kah, jangan bukan GPS. Undi, coba kita, jangan tanggallah kita orang pembangunan kelak. Walaupun mungkin hanya menang, katalah hanya tak menang, tapi menangnya dalam keadaan teknik tipis. Tipisnya menang. Jadi bila tipisnya menang, dia pun mikir, yo kabir rakyat nak makin sedar. Mun aku si mula kerja tu habis, mati aku. Cuba tangga kita tu. Apa pipe? Pipe tek kononnya tapi dah nak pemadah. Dah nak pilihan raya. Pipe semua dingkah tepi raya. Air pipe, pembangunan. Lemak tu pembangunan akan muncul di kampung kita. Cerita ya, lepas 10 tahun, 20 tahun aku dah dengar cerita ya. Kat habis pilihan raya. Habis pilihan raya, pipe pun hilang juga. Ni tujuh pipe kita ni. Kena tu mesti caya, pergi kampung-kampung, kereta sobol. Di parkingnya di tepi raya. Okey, orang kampung Nangga, dah ada kereta sobol leh. Okeynya parking di tepi raya. Hospital Seri Aman, hospital lawas. Mau kita Nangga daripada segi pembangunan. Tinggal janji lah. Banyak benda yang orang polah yang orang si dapat. Yang macam orang hanya menjanjikan apa-apa janji yang macam janji manis lah. Macam orang bergerak janji manis sampai dah semua, tapi bila dah dapat tanggungjawab yang orang si dapat nak molah benda ya. Yang kami nak akan setia kita yang nak kami akan kita seorang ajalah kekasih hati kami katanya Madah. Sekali bila ada buntin dulu lari. Kami akan nikah kita yang macam mana YB ni tu. Kami akan nikah kita yang tu semua. Taklah gerek kami sehingga mati. Kali nanti bila ada buntin dulu lari cari perempuan lain. Ayolah masalah. Bukan tu hakikat. Hakikat kita kena nangga kini tu dalam keadaan situasi yang ada. Tok janji. Kita siap percaya. Okey, kini tu. Siap percaya.
Tok lah masa paling senang nak bertemu dengan YB. Masa tu. Kami nangga pecah tanah situ, pecah tanah sia. Habis tanah dia pecah. Mun dapat dia pecahnya habis tanah. Tapi bila dah dia pecah tanah tu, tinggal dia pecah. Lepas habis pilihan raya, hilang tanahnya. Ada 3 umbu. Jadi rumbu pecah lagi tahun depan. Pecah lagi tahun depan. Mun tanah ya pandai kelakar, numpah tanah ya kali. Malah aja aku dipecah-pecah tanya dah. Bila kita dibangun. Bila lagi dah bangun. Malah pecah berjin aja aku tu. Tok cerita orang Sarawak. Ibu kita orang nak lalik. Tok nang lawak orang Sarawak kena tu. Bila kami datang dengan tim-tim tu, kelakar nak kena tu. Yang kami orang kelakar kena tu. Jadi bila kita kelakar isu kena tu. Isu MA63. Dulu mari bila PH memerintah MA63 memang cerita kita mestilah MA63 PH tu Parti Malaya asyik mbak PH MA63 ni cerita MA63 gini tu ni Dah jadi kerajaan itu. Apa di bodoh? Dah jadi kerajaan kena si timba usul MA63 dalam parlimen. Sudah bunyi pun. Bulan Julai tu, minggu depan, 14 bulan lah, minggu depan, 14 bulan. 14 bulan apa? 17 bulan, hari Senin. Parlimen, sidang parlimen akan berlangsung. Kena seada satu pun usul tentang MA63. Kena seada satu pun usul tentang Petronas. Kena seada satu pun usul tentang 20% royalti minyak. Ni 20% royalti minyak ni. PH pernah menjanjikan 20% royalti minyak. GPS menjanjikan. Ni 20% royalti minyak. Sebab dia tahu Petronas akan dapat bayar 20%. Petronas mampu bayar 20%. Mun Petronas bayar 20% royalti minyak, terpaksa tutup Petronas. Kos tinggi. Bankruptcy lah. Tapi kos terlalu tinggi. Bila cost of doing business terlalu tinggi, yang mungkin tak takut nak mula bisnes di Sarawak. Daripada yang cari gali minyak di Sarawak, bagusnya pergi cari gali minyak di Afrika. Mana? Kongo banyak kan? Kongo ke mana ke sini-sini lah. Jadi daripada isu kedaya, mana MA63 ni, siapa menteri ni tu? Nancy Zuri dah menteri. Fadilah Yusof dah menteri. Siapa lagi menteri? Alexander Nanta. Alexander Nanta dah menteri penuh lah. Menteri penuh. Ali Biju dah timbalan menteri. Willy Mongin timbalan menteri. Ami orang Sarawak kita nak timbalan menteri. Apa ni apa nama Henry Sumagong lawas pun Henry. Pun menteri je nak. Menteri kesihatan. Timbalan menteri. Pun kira menteri lah. Lagi banyak dia beri daripada zaman BN mari. Bukan setakat menteri, JLC ke? Jawatan JLC. Tapi apa ni perjuangan MA63 ni? Ni perjuangan Petronas kita ni. Ni cerita tentang Sarawak First ni. Dah dapat jawatan Alu Madot. Alu disappear. Alu hilang Sarawak First PH Parti Malaya ni. Cerita dah habis. Mati kesian aja. Sandiwara GPS. Sandiwara GPS. Bila PH pegang, semua dia nak entap. Tapi sekarang bila semua GPS dah jadi kerajaan, nanti. Ya, cepat lama gila mereka. Lama tu. Dia ambilnya telefon tu. Ambil dia akan seorang. Kalau. So balik kepada cerita kita tadi lah kami Mada. Dalam hal isu bila kita kelakar tentang isu tu, sebenarnya kami Mada tadi. Pentadbiran politik yang sebenarnya budaya orang bukan kelakar pasal reform. Dia macam di Melaya tu. Dia kelakar tentang isu Melayu, isu agama. Isu Melayu, isu agama. Tapi perjuangannya bukan Melayu, bukan agama. Tidak orang hanya nak berkuasa semata-mata. Dia nak berkuasa saja. Dulu masa Sajat makin telekung. Habis pas mantai. Tapi kini tu Sajat makin selalu dalam menjual dalam. Bikini. Sampai nampaknya bonjol subunjut dia. Si bunyi po. Ala si bunyi. Telio. Mentanta monta senik 7.5 inci. Apa cerita ini tu? Sebab biar kami ada GPS, tidak pas, tidak UMNO tu sama aja. Dia jual agama di sini, dia jual agama, jual bangsa di situ, dia jual apa? Negeri Sarawak. Sarawak Kian, Sarawak First. Malaya, Parti Malaya. Tapi cerita Parti Malaya. Minyak kita raya diberinya je orang Malaya. Ni cerita 2 bilion kita kononnya kita menang samaan dengan Petronas. Ni ceritanya. Nyorang seolah-olah parti yang ada prinsip. Macam parti-parti yang ada prinsip tak macam ada fikir. Why
jangan ya apa ya oh Mada yang nak selalu nanya kami hal kami dipersoalkan untuk join PKR pada kau ya pembangkang pada parti tu parti apa-apa semualah yang merik apa-apa hujahan ya kami Mada sikit dah parti tu orang yang sokong tu orang ada apa prinsip apa tu orang ni Mada Perjuangan tu orang. apa perjuangan tu orang saya dah bunyi ni Mada demi negeri Sarawak ambil orang PKR pun demi negeri demi Sarawak demi rakyat Malaysia Bukan setakat negeri Sarawak, seluruh Malaysia. yes Sebenarnya kami ada parti PKR tu bukan parti Melaya. Parti PKR tu parti Malaysia. Beza. Parti Melaya UMNO, parti Melaya. Sebab apa UMNO parti Melaya? Nya ada di Melaya aja dengan Sabah lah. UMNO tu ada di Melaya. Nya saya ada di Sarawak. Jadi UMNO parti Melaya tapi kena Pak GPS bekerjasama dengan parti Melaya. Macam kami orang parti Malaysia. Sebab apa? Parti kami orang ada di 222 cabang di seluruh parlimen Malaysia. Kami PKR lah satu-satunya parti yang ada 222 cabang di seluruh Malaysia. The only party in Malaysia yang ada cabang seluruh Malaysia adalah Parti Keadilan Rakyat. betul Jadi kita parti Malaysia, kita bukan parti Melaya. Yang parti Melaya UMNO, yang parti Melaya MCA, yang parti Melaya MRC yang kini tu bekerjasama dengan GPS. Yang nganuk dak Melaya, tapi bekerjasama dengan UMNO, bekerjasama dengan GPS, bekerjasama dengan PAS. dengan PAS. GPS bekerjasama dengan PAS Dengan PAS. bukan dulu yang anuk ke PAS Nganuk PAS, kini tu comolot dengan PAS. PAS nak gambar RUU 355. Dia apa cerita PAS RUU 355? saya lagi bunyi Saya lagi bunyi sama ayat cerita jual agama. Bila dah dapat menang, JLC saya dah dapat bunyi. JLC Oh, dulu mari madah mun kami berkuasa nya madah apa? Tutup kilang arak. Ni kilang arak ni masih aja buka. Mun kami berkuasa kereta kelak semua saya ada interest. Saya ada interest katanya mana beli kereta mun 60,000 bayar 60,000. Cerita. Yalah madah mun nak kelakar realiti. Kami orang sih menjanjikan bulan bintang saya dah. Tapi kami orang Mada, daripada segi pembangunan, kita sebenarnya ada abundance of wealth. Kita ada kekayaan yang banyak. Kita ada sumber yang banyak. Kita ada minyak yang banyak. Tapi minyak yang banyak pun akan habis. betul Jadi kita kena fikir kelestarian, sustainability. Daripada segi sustainability kita, okey, mun minyak habis, kita lepas tu nak mula apa? Sedangkan ada minyak pun rakyat miskin. Mun ada minyak macam ni. Kini tu mampulah Melaya nak bayar kita 4 bilion, 5 bilion sebab kita hasilkan minyak. Mun kita dah ada minyak. Macam Kedah dah ada minyak. So apa lagi kelak nak dibayar dengan kita? Pernah kita mikir soalannya? Sebab ya Nabi Yusuf bila dia bermimpi. Nyamadah 7 ekor 7 tangkai, saya masih ingat, tapi mimpinya 7 tangkai gandum. Lepas tu 7 tangkai 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Lebih kurang macam lah. Tapi tafsirannya, salah kami ialah tafsiran salah satu. Dalam keadaan kita senang, Mesir tu akan ada kesenangan. Dia akan menghadapi zaman kesenangan. So dalam senangnya berjimat. Simpan. Sebab lepasnya akan menghadapi 7 tahun negara kesusahan. 7 tahun untuk senang dan 7 tahun susah. So maksudnya Nabi Yusuf ada dalam 7 tahun kita senang ya, berjimat cermat. Makanan simpan, apa kekayaan kita simpan untuk menghadapi masa susah. So kini tu apa plan kerajaan negeri Sarawak untuk menghadapi masa mun ada minyak, mun ada balak, kan? Mun ada sumber keuangan pendapatan yang kita ada. Apa plan? pelancongan Yalah, kemudian tadi sepatutnya pelancongan. Antara lainnya adalah kita kena mikir sustainable income. Pertanian, betul tanah kita tu seluas-luas alam tanah kita tu. Tapi kita masih import beras. beras Vario. Sini beras. Tanaman padi sawah padi paling besar di Sarawak. Gunung Serapi. Kuala Ni. Dah kita pun food security. Katalah ditakdirkan Melaya siap nak hantar makanan kita. Katalah ditakdirkan Vietnam siap nak hantar beras kita. Sini kita nak oleh makanan. Sepatutnya 70% makanan kita adalah locally made. Ya, dia nak makan food security. Maksudnya daripada segi makanan, kita kena hasilkan dari kita pun. Barulah, mun apa-apa berlaku kepada negeri kita, apa-apa peperangan ke apa ni, kita tahu nak. Kita boleh hidup, kita boleh sustain ourselves. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena sedar, yang kita kena tahu untuk daripada berlaku. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita, setengah jam aja insya-Allah. Minta maaf, kita akan bersiaran lagi pada malam esok. Mungkin di situ kami di kedai makan, siapa yang sanggup nak datang di situ, kami sediakan kopi, kami sediakan teh. Apa nama kedai tu? Raya Pet. Ha? Raya Pet. Ha? Raya Pet.
Tayabet. Tepi bangunan Zinzing lah Tayabet. Kalin. Megabyte na. Megabit na. Tayabet. Hindi pronde, ini kau sudah jumpa atas sana. Tayabet kau. Tayabet dia punya nama. Okey. So, okey Ada bos. je orang sini betul lah. Alright bos. Lama sini mu bos. Kita live bos. Live. Okey. Apa cerita GPS teh? Hah? Kenal sikit GPS. GBS kah? Kakak lah, kakak. Geng pala sakit ya. Geng Pala Sakit. Okey, sekian aja daripada kita Geng Pala Sakit. Sekian aja daripada untuk kita jumpa ke pukul 10.30. Kita akan live dalam bahasa Malaysia insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawan tetap lawan. Lupa jangan lupa.